Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semalam saya tanya soalan assignment kita adalah tentang huruf ta, tuan-tuan puan. Huruf apa? Huruf ta. Macam mana cara sebutnya, tuan-tuan puan? Nama bagi huruf ini adalah kita baca ta. Macam mana ejanya? Ta, alif, hamzah. Kita baca ta. Boleh. Jadi tuan-tuan puan, huruf ta, cara ejanya adalah ta, alif, hamzah. Kita baca ta. Ada hamzah kat belakang tu. Itu adalah nama bagi huruf. Macam yang saya sebut biasa. Kita kena bezakan antara nama bagi huruf dan juga huruf tersebut. Nama bagi huruf lain, huruf lain. Okey, boleh ke boleh? Dia sama je. Cara tulisan je, tuan-tuan puan. Okey, pertama tuan-tuan nampak. Ta, alif, hamzah, ini adalah ejaannya dan nama bagi huruf. Yang warna merah ni tuan-tuan puan, ini adalah hurufnya. Hurufnya. Jadi bila tuan-tuan nampak yang warna merah ni, bentuk macam ni, orang tanya ni huruf apa? Kita kata huruf ta, bukan huruf ta. Huruf ta tak ada dalam Al-Quran. Huruf ta itu setelah daripada ia dibariskan. Okey, di mana makhraj huruf ta ni tuan-tuan puan? Hujung lidah dengan pangkal gigi kacip sebelah atas. Ataupun istilah lainnya, hujung lidah dengan penyerat gigi depan sebelah atas. Dua-dua pun boleh, sama je. Yang penting kedudukan huruf ta tu kita tahu, tuan-tuan puan. Kita letak je hujung lidah kita belakang gigi. Itu adalah tempat keluar huruf ta. Nampak? Tempat keluar huruf ta di situ, tuan-tuan puan. Cuba letak lidah tuan-tuan puan semua. Okey. Boleh tak? Letak lidah kita semua belakang gigi. Letak dan kita sebut ta. Dan saya nak anda semua komen, tuan-tuan puan. Komen di ruang komen makhraj huruf ta. Tulis ruang komen belakang makhraj huruf ta. Hujung lidah dengan pangkal gigi kacip sebelah atas. Dan ingat sampai mati. Boleh ke boleh? Okey. Okey, dan tuan-tuan puan, apakah cara kita menyebut huruf ta itu betul? Kita perhatikan kepada sifat-sifat huruf ta. Pertama, huruf ta dia ada sifatnya namanya hams. Iaitu mesti berangin. Yang kedua, dia ada sifatnya namanya syiddah. Iaitu suara tertahan. Yang ketiga, dia bersifat dengan sifat istifal, iaitu tidak tebal, iaitu pangkal lidah tidak terangkat. Yang keempat, dia bersifat dengan sifat infitah, bukan itbaq. Lidah kita ni hanya relax, lepak kat bawah je, tuan-tuan puan, tak terangkat lidah. Yang kelima, dia termasuk dalam huruf yang disebut sebagai ilsman. Ada kesukaran sedikit ketika kita menyebut huruf ta. Tuan-tuan puan, beri perhatian Boleh ke boleh? Jadi berapa sifat huruf ta ni? Huruf ta ada 5 sifat berlawanan. 5 sifat yang berlawanan, tuan-tuan puan. Jadi bila kita jaga kelima-lima sifat ini, maka kita akan berjaya sebut huruf ta dengan baik. Boleh ke boleh? Okey, baik. Jadi tuan-tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Beri perhatian, fokus hanya kepada 2 sifat ini sahaja ketika menyebut huruf ta. Sila tulis ruang komen 2 sifat ni belaka. Tulis di ruang komen sifatnya adalah sifat hams dan juga syiddah. Sifat apa? Hams dan juga syiddah. Fokus kepada 2 sifat ni. Okey, jom kita tengok. Kita buat latihan sebutan huruf ta. Pantang larang yang kita mesti jaga, tuan-tuan puan, adalah yang pertama, berangin tapi tidak terlebih angin, tidak terlampau berangin. Yang kedua, sebab apa tidak terlampau berangin? Sebab ada sebab yang kedua, iaitu sebabnya adalah kita ada syiddah, tuan-tuan puan. Kita ada syiddah bermakna kita tahan angin. Tahan angin pula, tahan suara kita, tuan-tuan puan. Tahan suara. Jadi sebab itulah angin tu menyebabkan kurang dan tak boleh tebal ketika kita membacakan huruf ta. Beri perhatian kepada 3 perkara ni. Boleh ke boleh? Boleh. Berapa? Pertama, sifat hams dan juga sifat syiddah. Yang kedua, jaga, jangan berangin, jangan tebal. Okey, jom kita mulakan latihan sebutan huruf ta pada pagi ni. Okey, jom ikut saya sama-sama. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Okey, tengok betul-betul. Kalau kita buat terlebih angin, dia akan bunyi macam mana? Ta, ti, tu. Adakah macam-macam tu? Memang banyak kes yang baca macam tu. Baca macam
ta, ti, tu. Jangan buat berangin macam tu. Memang tak ada angin tapi sedikit sahaja. Guru saya pernah sebut beberapa kali, tuan-tuan. Saya pun dah sebut kepada anda semua beberapa kali. Hari ni nak sebut lagi. Macam mana kita nak tahu kita kuat ke tak angin yang kita gunakan ketika kita menyebut huruf ta? Macam ni, tuan-tuan. Letak tangan, tuan-tuan, lebih kurang 1 jengkal. Dekat sikit, separuh jengkal. Macam ni je. Macam ni. Letak tangan depan muka ni. Macam ni. Dan kita sebut ta, ta. Cukup sekadar kita rasa angin pada tapak tangan ni. Ta, ta. Tak perlu sampai rasa angin kuat. Tak perlu sampai ta macam tu. Boleh ke boleh? Ingat, itu adalah tipsnya macam mana nak sebut huruf ta. Nak kawal angin pada huruf ta. Boleh? Dan tengok perhatian pada ta bagi depan. Kita jangan terus muncul mulut. Kita sebut tu. Kan bunyinya tebal. Kita buat mulut biasa dulu. Tu. Pergi ke muncung. Jangan terus tu macam tu. Kita nak tu. Supaya terpelihara huruf ta daripada sifat tebal yang memang tak ada pun pada huruf ta. Boleh ke boleh? Okey. Kita tengok pada huruf ta mati. Macam mana kita nak kawal angin pada huruf ta mati? At, i, it, u, ut, at, it, ut. Nampak? Bukannya at, i, it, u, ut, at, it, ut. Nampak terlebih angin sampai begitu sekali? Tak boleh. Kita nak baca sikit je angin. At, i, it, u, ut, at, it, ut. Nampak? Ada angin tapi tak kuat. Jangan tak ada angin langsung. At, i, it, u, ut. Tak ada angin terus. Tak boleh juga. Okey, baik. Jom kita teruskan kepada next. Atta, itti, uttu. Atta, itti, uttu. One more time. Sama-sama dengan saya. Atta, itti, uttu. Okey, next tuan-tuan. Tati tubat. Tati tubat. Sikit je angin. Tati tubat. Alright. Okey, next kita buat latihan dengan cara kita baca secara berlagu. 4 lagu yang kita selalu buat tiap-tiap pagi, tuan-tuan. Okey, jom tengok terbaik. Tengok baik-baik, tuan-tuan. Tegakkan badan, tarik nafas panjang-panjang. Tani-tat naminal mutnimati tanita. Sekali, yang kedua. Tani-tat naminal mutnimati tanita. Yang ketiga. Tanitat naminal mutnimati tanita. Yang keempat. Tanitat naminal mutnimati tanita. Okey, one more time. Kita ulang sama-sama. Okey, tegakkan badan kita. Kita buat sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tanitat naminal mutnimati tanita. Tanitat naminal mutnimati tanita. Tanitat naminal mutnimati tanita. Tanitat naminal mutnimati tanita. Tahniah, well done saya ucapkan kepada anda.